honestly aku tak suka sangat orang Kelantan. Oh. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Guys, serious talk. Last week kita dah borak dengan Zura kan, dah gelak dah apa semua. And minggu ni kita nak come to a serious talk yang serius lah. Kau pernah dengar tak tentang isu dadak Kelantan? Dekat mana-mana tempat ada dadak Kelantan. Dekat mana-mana tempat ada cerita pasal dadak Kelantan. Yang kata set kita tak nak pecah hot ni hot tu. Kita nak borak dengan orang Kelantan ni. Betul ke orang Kelantan ni kroni? Betul ke orang Kelantan ni memang jaga set dia? Ataupun kita nak borak pasal Kelantan yang dulunya kita kenali sebagai Paris of Malaya, yang sekarang dikenali sebagai Serambi Mekah. Yap, macam mana boleh berubah? Mungkin hampa tak tahu. Orang Kedah mungkin Kedah pula ni orang Kelantan. Kelantan pula. Orang Kelantan. So jomlah kita borak pasal Kelantan. Alright? Orang Kelantan. Serious talk. Okay, alright guys. Kelantan boh, Kelantan. Nak cerita pasal Kelantan ni. Kawan ni. Kalau apa takut pasal Kelantan? Getar. Bukan. Takut Takut. Okay. Kalau nak borak pasal Kelantan ni kawan takut sikit. Gitu. Okay. Sebelum kita nak cerita pasal Kelantan ni. Okay guys, kita kenalkan ni one of my team. Nama dia Zahir. Nama Kelantan apa mungkin? Nama Kelantan bukan panggil Zahir. Zahir juga. Dia tak ada. Oh, tak ada. Okay. So Zahir. Alright, okay. Yang ini kita bukan nak cakap pasal buruknya Kelantan ke apa, tapi kita nak borak juga pasal persepsi buruk orang terhadap Kelantan. Tapi mungkin awak akan cakap, kita disclaimer awal-awal lah, mesti kan akan ada orang like macam lah dia ni duduk Kelantan umur berapa kan. Maksudnya ada yang umur 40, 50, mungkin pengalaman dia orang lagi lain. Tapi yang ni kita nak cerita dengan awak based on pengalaman awak. Kan? Tapi bukan nak cerita pasal kehidupan awak, bukan menarik pun. Apa nak tahu? Kan? Okay, pasal Kelantan. Okay, ini kita nak cerita pasal apa yang saya suka tentang Kelantan ni. Adalah semangat setia dari segi menyokongnya. Mau daripada kelab bola dulu. Kan Kelantan kan pernah ada satu glory punya season kan dulu. Lepas tu sebelum dia orang punya stadium jadi pink. Lepas tu yang kedua influencer lah kan, dalam bidang kita tengok influencer daripada Kelantan, Syamil Sazli, Alif Irfan, siapa lagi? Hairul Amin. Yes. Diorang memang bila kita nampak diorang buka something ataupun diorang buat something, orang Kelantan ni memang support dia lain macam. Saya ada dua dah, Kelantan, Sabah, Melaka lah. Jadi orang mangga pula. Okay. So ini adalah orang kata bila cerita pasal kroni, bab-bab nak naikkan orang dia sendiri, memang hot ni lah. Kelantan ni memang number one lah. Okay. Tapi kita nak cerita dulu pasal sejarah Kelantan ni. Okay. Cerita pasal Kelantan ni dulu orang panggil dia Prince of Persia tak? Paris of Malaya. Paris of Malaya. Paris of Malaya. Paris of Persia apa? Tu movie. Itu movie. Paris of Persia tu movie. Okay. Paris of Malaya. Yes. Apa tu? Paris of Malaya ni. Pasal Paris of Malaya ni sebenarnya menarik sejarah dia kan. Okay. Yang saya dengar Acap mention Paris of Malaya tadi macam wow. Saya tahu nampak kan? Nampak tak berganjat kan? Sebab saya rasa Paris of Malaya ni tak ramai orang tahu sekarang. Sebab sekarang lebih famous sebagai Serambi Mekah. Serambi Mekah, yes. Tapi Paris of Malaya ni adalah Kelantan pada tahun 50-an, 1950-an macam tu. Yes. Itu dulu sebelum merdeka lah. Sebelum merdeka. So kenapa Paris of Malaya? Why Paris? Banyak kenapa Paris. Sebab masa tu negeri Kelantan ni terkenal dengan kota, tahu tak, dia tempat untuk orang servis, orang perempuan layan laki-laki, pelacurang. Pelacurang lah. Maknanya masa tu Kelantan sangat terkenal sampai Kelantan mendapat julukan nama Paris of Malaya. Kenapa Paris? Paris sebab Paris dikatakan tempat ramai orang buat benda-benda yang tak bermoral lah, yang saya kira tiada morality individu gitu. So, janganlah orang nampak macam tu TV horror. Faham. Okay. Tapi yang menarik pasal Paris of Malaya ni sebenarnya Jap, pasal masa tu kalau kita baca pun memang ada petikan tulisan-tulisan semua yang menceritakan betapa sampai tahap orang perempuan Kelantan ni dia nak jemput orang dekat pelabuhan, dekat tempat-tempat orang datang, berkemban dia punya servis tu. Daripada situ dia dah sampai orang luar masuk tengok macam ish. Hebat. Sampai orang jadi pergi tu memang nak cari benda tu. Stok kat situ lah. Ya, memang pergi tu dengan tujuan kalau kira nak musafir tu tak boleh lah.
Sebab musafir tu niat kalau nak buat benda-benda baik kan. Masa tu kau naik Kelantan tak kira musafir. Mufasi. Kira mukafir lah. Mukafir. Buat benda-benda lagu tu. Mukafir lah. Jangan nak buat benda-benda lagu tu. So 1950-an. 1950-an. Dan betapa teruknya Kelantan masa tu, sampaikan orang-orang Paris sendiri bila dia dengar pasal Paris Orang Malaya ni, dia orang sendiri pun marah dengan benda tu. Sebab dia orang kata Kelantan punya Paris tu lagi teruk daripada Paris. Paris tu dia kata macam masih lagi ada sasiah moral, benda-benda macam tu masih ada lah. Okay, macam Paris tu ada orang kata apa? Ada tauliah dia lagi lah. Ada, yes. Yes. Memang betul. Memang ada artikel lah daripada akhbar Parisian. Kalau korang tak percaya, korang boleh search Google. Ada orang Paris marah. Dia orang kata kenapa nak compare dengan Paris kan, benda-benda macam ni. Paris tak macam tu pun macam tu. Dia kata Paris tu kira tak seteruk Kelantan masa tu lah. Lebih kurang lah. Kalau okay. Sebab masa tu budak seawal usia 12 tahun, perempuan dah berkecimpung dalam bidang seperti itu. Dengan faktor masa tu diorang kata faktor-faktor yang menyebabkan benda ni meningkat kan. Sebab banyak kes kahwin muda, lepas tu cerai awal. So perempuan-perempuan yang tak tentu arah ni, tak tahu nak pergi mana, diorang nak survive hidup. Tak ada cara yang diorang rasa macam lagi senang kan. Masa tu TikTok tak ada nak buat live kan. Benda-benda macam sekarang tak ada. So diorang menjual diri mereka lah. Dia buat service jual badang lah. Jual badang lah. 12 tahun 12 tahun dah start. Darjah 6. UPSR tak ambil lagi? Tak lagi. Okay, back to cerita kau kata kau kahwin muda. I mean like, bukan saya lah. Masa aku 1950 ada culture tradisi kahwin muda. Dan lepas cerai awal, diorang nak survive. Yes. So benda tu tak salah undang-undang. I mean like kahwin dengan budak-budak on that time memang ramai orang kahwin muda. Masa tu zaman-zaman nenek-nenek kita dulu pun kan, muda-muda dah kahwin. Tahun 50-an tu pun memang akhir balik tu kira dah boleh keluar rumah lah. Yes, dah boleh lah. Masa tu lah. So itu antara faktor yang menyebabkan pesatnya industri kan kita kata kan. Bidang pesat tu. Pesat lah masa tu dekat Kelantan. So maknanya kalau kata orang datang Malaysia, orang datang Melaya lah kan. Waktu tu belum Malaysia, Melaya. Tanah Melayu. So memang kau kata set-set yang sangap ni memang pergi Kelantan lah. Yes, boleh dikatakan macam tu lah. Gila sampai tahap gitu Sampai tak gitu lah. Daripada Paris of Malaya kan, kotor, busuk, dan tercemar lah. Jijik kan. Serambi Mekah. Oh yes. Dia pasal ada poin Serambi Mekah ni yang saya berani borak Sebab kalau kira Paris of Malaya tu kira satu kemaluan yang besar lah untuk Kelantan kan. Keaiban lah, kesipuan lah. Maknanya, tapi poin dia yang menarik adalah macam mana daripada Paris of Malaya boleh jadi Serambi Mekah. Serambi Mekah bukan kecil-kecil tu. Serambi Mekah, yes. Dia pasal Serambi Mekah ni sebenarnya yang betul-betul terhapusnya benda ni. Dia daripada 50-an tu makin lama makin slow. Tapi yang betul-betul lah lepas pemerintahan Allahyarham Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat lah. Dia Ni Aziz tu bila dia dah mula memerintah negeri Kelantan kan. Dia start bila? Dia yang tahun 90-an. Awal tahun 90-an. 40 tahun juga. Yes. Bila Ni Aziz dah pegang Kelantan, dia yang membasmi benda-benda macam ni. Okay, jap Zahir. 1950 sampai 1990. So 1990 something lah kan. Arwaham Tok Guru Ni Aziz Hamid kan. Maknanya 70-an 80-an still lagi. Tapi benda tu tapi kemuncak dia 50-an lah. Kemuncak dia 50-an. So benda tu ada lagi lah. Cuba tak serancak 50-an lah. Tak serancak 50-an. Aku tanya bapak aku ni pernah pergi Kelantan tak? Tak adalah umur tu time tu pun dia budak lagi. Okay. Sebab masa tu yang betul-betul orang kata sampai ke akar umbi tu bila start Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Okay. So 1990-an 1990-an dia ambil puncak tu. So how was it? Macam mana boleh berubah 360 aku 360? Itu saya rasa tak nak cakap macam mana tu kan. Benda tu adalah saya rasa kebolehan ataupun keajaiban yang Ni Aziz boleh buat lah. Ni Aziz lah, Arwaham Tuan Guru boleh buat lah. Sebab saya tak rasa orang lain mampu untuk buat benda seperti itu. So dia lebih kepada Arwaham tu sendiri lah saya rasa kan. Macam mana dia mentadbir sistem pemerintahan. Sebab banyak benda yang dia buat undang-undang untuk hilangkan benda-benda berkaitan hiburan. Sampai panggung wayang, karaoke, semua tu memang apa tak lagi pusat pelacuran kan? Yes, tempat berjudi semua Arwaham kira close lah, dia tutup. Benda tu memang tak boleh dekat Kelantan lah. Tutup habis lah? Tak ada. Kalau nak dapat lesen untuk orang non-Muslim je lah. Ada tempat-tempat macam berhibur macam tu pun. Itu pun sangat-sangat limited lah. Ada yang sangat-sangat susah lah, yang dia buat lah, yang diketat masa tu. Sampai sekarang Kelantan tak ada wayang kan? Sampai sekarang Kelantan tak ada wayang. Karaoke pun tak ada.
Oh ya? Tak ada. Tapi penyanyi-penyanyi hebat datang dari Kelantan je. Nyanyi hot mana tu? Mungkin banyak penyanyi dalam toilet kot. Sampai sekarang karaoke kan? dia Sampai masih- sekarang. Sampai sekarang. So macam tu lah. Sebab antara benda yang saya tahu lagi Abang Raihan buat kan, sampai tahap kalau tahu PCB lah, Pantai Cahaya Bulan lah. Okey, Pantai Cahaya Bulan kan. Sekarang kita kenal Pantai Cahaya Bulan kan. Ha. Dulu PCB tu sebenarnya nama dia Pantai Cinta Berahi tau. Oh. Tapi yang saya tahu Allahyarham yang tukar nama, tuan guru yang tukar nama pantai tu jadikan PCB tu Pantai Cahaya Bulan. Masih lagi PCB. Masih lagi PCB, tapi jadikan Pantai Cahaya Bulan. Indah je kalau dengar. Sebab tak nak bagi cinta berahi. Sebab kalau tak tu antara pot lah. Sebab Pantai Cinta Berahi kan, kira orang-orang yang berahi pergi ke pantai tu lah, di tepian pantai yang indah, angin-angin bertiup macam tu kan. Mereka berahi kat situ. Mereka berahi kat situ. Tapi berahi bukan maksud dia lain ke kat Pantai Timur? Berahi tu maksud dia suka lah. Suka lah kan? Tapi berahi tu yang bahasa Melayu kita kan. Oh, sedap lah. Sedap lah. Oh. Itu antara Tepi batu. kita kata sampai tahap tu lah Allahyarham nak jaga kan. Kita kalau kira nama tempat je, apa sangat Yelah, kan. yelah. Tapi tak nak bagi ada unsur-unsur tu kan. Tapi pandai tu. Pantai Cahaya Bulan. Maksudnya, yelah, kita tengok bulan indah. Ya. Kan, maksudnya cahaya bulan. Apa dah lagi kan. Orang like appreciate. So, bila orang datang situ, orang ada satu tanggapan yang pantai ini indah seperti bulan kan. Betul. Daripada, Yelah. And apa lagi mungkin yang kau boleh share yang mungkin daripada setakat pengetahuan kau kan. Okey. Yang mungkin orang-orang tua tahu ataupun kau pernah dengar daripada orang tua kat Kelantan tu. Betul lah. Tapi antara fun fact pasal Serambi Mekah ni sebenarnya, yang kita cakap tadi pasal Peris Malaya tu terhapus secara total pada tahun 1990-an tu kan. Total boleh katakan sampai orang dah tak mention lah Kelantan kan. Siapa sekarang yang mention Peris Malaya kan? Tak ada kan. Semua Serambi Mekah. Tapi sebenarnya gelaran Serambi Mekah tu dah bermula bukan dah daripada zaman Ni Abdul Aziz Nikmat pun, bukan zaman Tuan Guru pun. Sebelum tu pun Kelantan dah dikenali sebagai Serambi Mekah. Sebab Kelantan dah mula, dia sebab paling utama macam mana Kelantan tu berkait rapat dengan agama Islam lah. Kan Islam ni kan dia punya pusat dekat Mekah. Betul. So ramai orang kata ulama masa tu zaman Tok Kenali, Allah Tok Kenali pun okay. memang dia belajar dekat Mekah lama. So dia datang ke tanah Melayu balik. So dekat situ mula banyak pondok dibina kan, pondok-pondok sekolah agama semua tu dekat situ dapat nama Serambi Mekah asalnya. Sampai ke sekarang ni sangat famous. Tapi kalau ikut selain daripada kaitan dengan agama Islam, ada juga yang kata Serambi Mekah ni disebabkan oleh faktor geografi. Kenapa faktor geografi kan? Sebab Serambi Mekah ni dia duduk dekat Kelantan ni dia duduk dekat sebelah Laut Cina Selatan. Okey. So orang-orang daripada belah-belah timur sana bila nak pergi ke tanah Arab, Kelantan ni dijadikan sebagai tempat untuk kita beristirahat. Ni orang bagi apa? Kalau ni apa? Transit. Yes. Tempat transit. So itu juga mengikut pendapat orang cakap lah kan. Itu juga merupakan sebab kenapa Kelantan dikenali sebagai Serambi Mekah. Serambi ni kan macam pondok, tempat kita rehat lah. Sebelum nak pergi Mekah tu singgah dulu kat Kelantan. Jemaah-jemaah haji umrah tu. Tempat persinggahan sebelum sampai Mekah. Itu pun antara faktor yang menjadikan Kelantan dikenali sebagai Serambi Mekah. Okey. Itu sebut sedikit lah. Kalau mungkin kalau kita nak cerita panjang pun mungkin tak habis video ni kan. Sebab dia sangat dalam dan sangat detail. Okay, alright. So kita move out ke sebab seterusnya lah Macam aku cakap tadi yang kita cerita pasal kroni Kelantan ni kan. Okey. Saya nak tanya Acap lah sebab kan Acap cakap orang Kelantan ni kuat kroni macam. Bukan saya cakap. Bukan Acap cakap. Ada mention lah. Acap yang mention tadi. So saya nak tanya Acap kenapa Acap boleh cakap benda macam tu? Maknanya ada pengalaman Acap ke tengok orang Kelantan yang macam ni? Okay, honestly aku tak suka sangat orang Kelantan. Member aku pernah cakap macam ni. Memang bukan Acap yang cakap lah. Bukan Acap yang cakap. Okey. Tak, ini kalau letak TikTok mesti viral dia. Orang akan nampak Muhammad ni kenapa? Tak adalah, gurau je. Okay, aku pernah ada member yang bagi statement macam tu dekat aku. Dekat time tu kita orang asrama. Aku tu berganjat sebab aku orangnya yang sangat aku tak fikir tau pasal kau Kelantan ke kau apa ke. Aku okey semua kan. So aku tanya dia, why aku dulu dia kata masa dia ni masa aku dengar ni masa tu form 4 tau. Budak ni dia baru pindah sekolah tu. So masa form 1 sampai form 3 dia kata dia ada dalam bilik dia ni ada satu set Kelantan. Satu grup Kelantan yang duduk ramai-ramai apa semua kan. And dia pernah rasa dipulaukan. Dia sekolah kat Kelantan lah obviously. So dia kata dia orang luar daripada Kelantan. And dia tak dapat rasa yang unite tu. Dia kata macam orang Kelantan memang duduk dengan orang Kelantan, ataupun orang Kelantan akan duduk dengan orang-orang yang Pantai Timur lah. Ganu, Pahang kan. Tapi kalau macam dia orang Melaka. And dia tak dapat nak masuk tau. And kalau kata orang tu layan pun layan sikit-sikit je. Tapi aku rasa macam tak semua macam tu. So
Memang ada benda macam tu. Sebab aku sure kau mesti pernah dengar punya. Okay. I mean like kes-kes macam ni kan. Okay. Itu yang aku nak buat dengan kau ni. Faham. Kau kroni tak kau? Saya tak. Ya ke? Saya tak. Ke sebab kau seorang? Kelantan macam tu, dia minority dia macam dia campur. Kalau dia majority dia biarkan. Ke macam Tak mana? ada. Tak ada. Sebab macam saya kat rumah sewa pun. Rumah sewa kita orang pun ramai Kelantan. Dekat Melaka ni lah. Okay. Ramai Yang sekarang Kelantan. ni lah. Ramai Kelantan. Okay. Tapi dekat dalam rumah sewa tu pun ada orang Melaka. Kan? Ada orang KL semua kan. Macam tu lah. Kita tak kawan lah. Tak ada lah. Sama lah. Tak ada. Maksudnya kita bergaul je. Kita bergaul je semua. Kita tak kisah masa Ke benda tu dah tak ada dah sekarang. I mean like dah 2024 dah kan. Okey, faham. Tapi kau Najab tu sekolah Kelantan berapa lama? 3 tahun? Waktu tu 3 tahun dah. 3 tahun dah sampai form 3 lah. Sampai form 3 dia. Aku pun tak tahu kenapa duduk Melaka. Sekolah menengah lagi sekolah Kelantan. Faham. Aku tak tanya sebab aku baru kenal dia. Aku pun tak kawan dia. Walaupun aku orang Melaka, aku tak kawan dia. Okay, faham. So pasal isu Kelantan dengan Kelantan ni kan. Puak dia apa puak Kelantan. Bukan dekat Kelantan je orang cakap. Kadang-kadang orang kata orang Kelantan dah keluar pun, pergi tempat orang pun dia tetap itu. Okay. Dengan puak dia. So yes, benda ni saya rasa kenapa Kelantan selalu borak dengan Kelantan ni, tak bergaul dengan orang luar. Saya rasa salah satu sebab dia faktor bahasa dia. Senang faham. Maknanya orang Kelantan senang faham orang Kelantan, orang luar susah faham. Maknanya bahasa Kelantan kan. Contoh masa zaman belajar lah, kalau ada kerja khusus ke, ada assignment ke, of course dia akan sama-sama Kelantan dia akan buat kerja sebab dia nak bincang lagi senang kan. Faham. Betul tak? Kalau dia nak bincang dengan orang luar, kan contoh dia kata benda lain, orang luar faham benda lain. Mengkopek dulu benda tu. Jangan macam tu. Itu dah susah. Itu dah susah kan. Macam tu kan. So sebab tu saya rasa kenapa orang Kelantan ni selalu duduk dengan Kelantan. Language barrier lah. Yes, language barrier lah. So kalau orang luar yang macam kawan Najat tadi, kes dia orang luar yang masuk ke Kelantan. Yes. Benda tu saya tak rasa mungkin kawan Najat yang tak boleh nak blend in pun. Sebab zaman saya sekolah dulu pun, saya sekolah asrama, ada je orang luar yang sekolah sekali dengan kita orang pun. Bila orang luar masuk pun kita terima. So tak ada masalah je benda tu sebenarnya. Boleh je berkawan. Boleh je berkawan. Cuma kadang-kadang orang luar tu tak faham kita cakap apa. Itu yang mungkin dia rasa terpinggir, terasing kan. Mungkin sebenarnya kita buat dengan dia, tapi dia ingat kita cakap dengan orang lain ke, macam tu lah. So bila keluar ni pun, benda tu antara yang menyebabkan Kelantan banyak duduk dengan Kelantan. Saya rasa benda ni saya panggil dia simptom awal keluar Kelantan kot. Sebelum orang Kelantan punya lidah tu boleh nak bertutur dalam bahasa Melayu biasa, kebanyakannya memang diorang akan lepak dengan orang Kelantan je. Sampai tahap dia dah yakin, dah ada self confident, dia dah dia dah yakin macam tu kan. Dia dah mula boleh borak dengan orang. Sampai tahap orang Kelantan bila dia dah yakin bahasa luar ni, dia balik Kelantan, dia cakap luar kan, orang luar pun tak faham apa dia cakap. Punya luar dia tu, orang luar pun tak tahu apa dia cakap. Nak cakap macam tu. So maknanya sebelum dia nak dapat keserasian tu kan, mungkin benda tu yang menyebabkan Kelantan hanya borak dengan Kelantan lah. Tapi aku rasa benda ni normal je. Contoh macam kita lah kan, katalah termasuk ke tempat mana-mana. Contoh PLKN lah, PLKN. Kita masuk PLKN. Lepas tu kita tahu yang kita ada 4 orang kawan yang sama kita. Mestilah kita akan lepak dengan dia orang dulu sebelum jumpa kawan-kawan yang lain. Kan benda tu kan? Betul. Kau ni yang problem. Kau menyalahkan orang je. Nama Kelantan ya puak. Ni pergi puak. Kamu tu yang tak padau nak masuk. Tapi sebenarnya kan, berurat dengan orang Kelantan is a fun thing tau. Yes. Aku rasa macam jawapan language lah. Kadang ada yang tak faham kan. Macam aku cakap pasal kopek tadi kan. Benda tu like tabu gila kalau kat Kelantan kan. Sebab yalah, aku pernah tengok video cerita kot Zizan Razak punya cerita yang daging skillet kan, benar kan? Ya. Like orang so try hard. Kau pernah ada situasi tu, maksudnya orang try hard nak cakap Kelantan dengan kau? Yang tu ramai termasuk aku lah kan. Tapi benda tu saya rasa lagi kelakar dengan orang luar nak cakap Kelantan lah, daripada orang Kelantan nak cakap luar. Apa lagi perkataan-perkataan ni kau rasa macam pelik gila bila orang biasa sebut tapi sebenarnya tak kena kat Kelantan? Contoh kalau kita, ni antara cerita yang saya rasa paling saya ingat lah. Kalau buat kereta laju kan, kadang kita orang luar cakap plan sikit, plan sikit. So orang luar bila selalu orang Kelantan je slow sikit, wah jangan buat dia harga, slow sikit. Kita macam tu lah. Kelantan pun speaking slow tak ada pakai perlahan kan, slow sikit. Play sikit, slow sikit selalu kan. Tapi bila orang luar dia akan jadi play sikit macam tu. Sebab dia kata pelan tu, dia akan play sikit macam tu. Dia tak ada benda macam tu lah. Selain daripada buat mangga dengan paus semua tu kan, tu antara benda yang saya rasa lucu lah kan. Tengah-tengah buat kereta kan, play sikit macam tu. Macam tu. Orang pun macam apa? Orang luar kan, pelan sikit lah kata tu. Perlahan sikit. Dia nak cakap perlahan. Perlahan ke pelan-pelan kan. Pendek. Dia pelan kan dia. Itu
Itu tak rasa. Tapi dulu kan pasal cerita pasal Kopek tadi kan, aku tak tahu benda tu. Aku ingat orang make that fun tau. Maksudnya kalau kau pergi Kelantan kau jangan cakap pasal Kopek ni. Gua pun try man. Beli kelapa. Beli kelapa. Ni kelapa ni nak bawa balik sebiji ke kan? Dia tanya aku macam tu. Tak apa bang. Tu suruh akak tu Kopek. Dia pandang gua atas bawah kan. Aku macam lepas tu sekejap lagi member aku cakap kau cakap apa ni? Lah suruh Kopek lah. Tak, si tak boleh. Macam okay, now I know kan. Bukan nak meluncah kamu ni kan. Tapi benda-benda macam tu tabu sikit lah dekat Kelantan kan. Saya rasa tu keunikan bahasa juga. Kan. Dekat Kelantan kan tak boleh free hair perempuan. Menarik lah soalan ni. Saya suka lah. Soalan ni kan masa saya, ni zaman saya kawan dulu. Tapi kamu free hair dulu. Sekarang saya free hair lagi. Saya belajar Ada kawan saya. Dia tanya. Kawan betul kawan. Betul lah kawan lah. Okay. Dia tanya, betul lah kalau pergi Kelantan je kena pakai tudung kan? Salah saya kata. Bukan pergi Kelantan je kena pakai tudung. Gimana-mana kena pakai tudung saya kata. Itu wajib saya kata. Itu wajib saya kata. Bukan Kelantan je pakai tudung. Itu salah cakap kan. Tapi saya faham lah soalan dia daripada konteks. Kalau tak menutup aurat dekat Kelantan, salah. Adakah kena saman ke, kena penjara ke kan? Tapi benda tu sebenarnya itu adalah satu akta yang memang ada orang Kelantan yang dekat dalam undang-undang Kelantan benda tu boleh dilakukan kalau seseorang tu disabitkan kesalahan. Bunyi macam mana? Tak faham. Maksudnya kalau ada orang yang tak menutup aurat, ada orang yang berpakaian menjolok mata, mencolok mata. Dia orang boleh dikenakan denda sekurang-kurangnya RM1,000 ataupun boleh dipenjarakan selama beberapa tempoh dia. Tetapi benda tu memang ada dalam undang-undang Kelantan. Tapi benda tu rarely occasion lah untuk orang kena saman sebab tak menutup aurat. Selalunya majlis agama akan pergi kat dia orang, akan nasihat. Pakai pakaian macam ni, menutup aurat ni macam ni, macam mana semua kan. So boleh je lah. Okey je. Tak boleh macam tadi cakap Gimana-mana memang kena pakai tudung. Untuk Muslim. Tak maksud aku ni kalau non-Muslim ke. Non-Muslim. Non-Muslim tak pakai tudung pun dekat Kelantan. Tak ada pun sampai tahap non-Muslim pun kena pakai tudung. Bukan kena masuk masjid dah. Tak ada. Tak. Orang Chinese, orang Indian yang non-Muslim lah. Tak ada pun. Diorang masih lagi free hair. Tapi diorang tak ada punya pakaian yang betul-betul mencolok mata tu tak. Benda tu dekat Kelantan antara benda yang dikawal. Walaupun non-Muslim tak boleh sesuka hati dia. Nak buka gitu-gitu ke tak ada kan. Tapi betul lah. Aku suka ayat tu. Pergi mana-mana pun memang pakai tudung kan. Betul. Kan? Pergi Melaka kena tutup aurat. Sebab kenapa? Sebab kamu Muslim. Betul. Benda ni dah habis dah soalan dia. Tapi kita macam dengan Zura itu kita ada tak ada main game tapi nak share knowledge. Kalau macam Zura itu kita ada borak pasal apa? Short form. Yes, short form. Tengok episode tu kamu yang shoot kan. Okay, short form lah. Contoh macam Kugira curhat whatsoever kan. Ni kita exchange sikit bahasa Kelantan. Yang mungkin saya tak pernah dengar, nampak dengar dan awak boleh tukar. Kita boleh tukar lah. Mana tahu first time awak dengar bahasa daripada Melaka and saya first time daripada Kelantan and orang boleh belajar. Okay, awak start dulu. Supik lah. Supik tu apa? Supik orang tahulah. Bukan. Salah. Tu apa? Tu sumpit. Supik supik. Supik driver. Bukan, tu supir. Itu supir. Okay, tak tahu. Supik apa? Supik. Supik tu orang luar panggil plastik. 20 sen? 20 sen lah. Kat Kelantan panggil supik. Okay. Alright. Okay. Kita tanya Hot Melaka. Aku cakap Melaka lah. Hot Melaka. Okay, kalau Melaka perkataan logat. Logat. Kalau logat kan orang tahu logat Kelantan, logat Melaka kan. Logat apa dalam bahasa Melaka? Berbau masuk apa? Nak cepat. Bukan. Tak tahu. Logat ni macam busybody. Logat je lah kau ni. Semak sekabut kamu ni. Gitu. Dapat So kamu dah boleh pakai tu logat. Logat kau ni. Tapi dia ada tone dia. Dia tak boleh logat kau ni. Tak ada. Dia kena logat kau ni. Cuba try. Logat gitu. Yes. Faham. Okay. Lagi. Okay, bahasa Kelantan lain. Sama. Nama member saya tu? Bukan. Bukan Errol? Bukan Errol sama. Okay. Bukan. Sama tu apa? Kabur. Sama-sama. Bukan. Last lah saya cuba Cuba. Lagu lah. Lagu apa? Sama-sama. Bukan. Okay. Sama ni kalau dengan bahasa Melayu jauh sangat beza dia. Apa dia? 50 sen. Kan macam tak ada kena-mengena kan. Sama 50 sen. Okay, Melaka last. Okay, Melaka last. Menggelidat. Mengada-ngada.
Tak juga. Tak juga. Ha. Gedik. Hampir almost there. hampir. Ha. Menggelidat. Ha. Terpusing bukan? Bukan, tak tahu. Tak tahu. Menggelidat ni dia boleh dia adalah ekspresi rasa sakit yang teramat. Oh, contohnya? Macam tu. Oh. Tu orang panggil menggelidat. Oh. Cuba kalau orang sebat belakang kau, orang menggelidat kau. Macam tu. Sebat belakang kau, menggelidat. Macam tu. Cuba cakap macam tu. Aku sebat belakang kau, menggelidat kau orang. Cakap. Sebat belakang kau, menggelidat kau orang. Itu. Betul lah. Gitu. Gitu. Betul. Dia ada menggelidat, menggelitik. Menggelitik tahulah. Menggelitikkan ikan yang ataupun ular yang kita pukulkan dia. Oh, tu menggelitik. Menggelitik. Oh, ingat kan geli. Itu gelitik. Oh, tu menggelitik. Okay, faham. And menggelitik tu bukan hanya dipakai kat itik. Ikan tu boleh Dia tak ada menggelikan lah. Tak. Menggelikan tu kelitik tadi. Menggelikan tu biasanya kita bagi tahu orang. Okay, menggelikan. Menggulau tau mengulau. Mengulau. Mengulau tu ni tak buat kerja lah. Betul. Itulah dia. Mengulau. Alright, by the way, thank you Zahir. Okay. Thank you so much untuk sharing session ni. Minggu depan kita nak panggil Zura balik. Zura balik sebab kita ada benda lagi nak borak dengan dia orang. And kita akan panggil Zahir balik di episod yang keempat. Kita akan cerita bukan pasal Kelantan lah. Kita akan cerita pasal benda lain lah. Mungkin pasal Stadium Pink tadi. Alright guys, terima kasih untuk Kelantanis yang tengok kita orang. I think Kelantan tak problem. Yang problem adalah kita yang menilai mereka itu problem. Betul. Oh gitu. I see you guys. See the stock. Bye.